Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan. Inilah berita dari Radio Aktif dan Televisi Malaysia disunting oleh Muhammad Saifuddin bin Rahimin Sendirian Berhad. Kita teruskan saja ke berita tergempar pada hari ini. Pengguna laman sosial WeChat hari ini dikejutkan dengan penipuan penjualan barang-barang rampasan kastam yang diragui kewujudannya. Ia dilakukan oleh seorang individu yang menggunakan nama samaran Azrai Manaf pada identiti WeChat-nya. Antara barangan yang ditawarkan dengan harga yang sangat murah adalah pakaian berjenama Puma dan Lacoste serta iPad dan iPad mini. Beberapa orang mangsa telah membuat laporan di Balai Polis Berjauhan kerana khuatir identiti mereka diketahui oleh orang yang berdekatan dan mengelakkan rasa malu daripada rakan WeChat mereka yang lain. Dalam laporan polis yang dibuat, mangsa memberitahu lelaki yang menggelarkan dirinya Azrai Manaf itu menghantar gambar barangan rampasan yang dijualnya selepas pembayaran dibuat oleh mangsa sebagai tanda menganjing. Berikut adalah antara gambar-gambar yang dihantar yang membuatkan mangsa terkejut dan trauma untuk membeli belah dalam talian lagi selepas ini. Pasukan elit khas polis dikabarkan berjaya memberkas penjenayah tersebut di sebuah kedai dobi semasa dia kelihatan terpinga-pinga memikirkan mengapa kedai dobi itu ditutup. Rupa-rupanya, dia terlupa sekarang adalah musim Perintah Kawalan Pergerakan. Berita seterusnya. Satu kamera je. Okey. Seorang mahasiswa Universiti Malaya meluahkan rasa tidak puas hatinya dengan makanan yang dibekalkan pihak universiti pada musim PKP ini. Walau bagaimanapun, dia masih bersyukur dengan apa yang diberi, walaupun pada masa yang sama dia tidak berpuas hati. Walaupun tidak berpuas hati, dia masih rasa bersyukur pada masa yang sama dia tidak berpuas hati ketika dia bersyukur. Mahasiswa itu berkongsi gambar makanan PKP itu di suapan Twitternya yang kelihatan sebungkus nasi berlauk 2 ketul kecil ayam goreng, sebungkus kuah kari, 200 gram sayur kacang panjang, 200 gram lobak yang dipotong McD, 2 potong timun dan sekeping telur mata kerbau. Sungguh kasihan mereka diperlakukan begitu oleh pihak universiti. Diharap selepas ini pihak universiti menyediakan Tommy Romas, Chicken Rice Shop atau Texas Chicken sebagai makanan untuk mahasiswa Universiti Malaya. Dan jangan lupa Starbucks sebagai air cuci tangan. Wahai adik-adikku, kadang-kadang abang makan ni je. Tak cukup nak beli apa-apa. Bersyukurlah sikit. Berita seterusnya. Buang artis, buang TV sekali. Itulah kenyataan seorang pelakon bernama Bigo yang teruk beruk tenuk dikecam netizen selepas mengeluarkan kenyataan kontroversi itu di laman sosial miliknya. Artis yang jarang-jarang berlakon itu mungkin tidak faham yang netizen mengecam artis adalah berpunca dari mulut segelintir artis yang mengguris hati netizen. Pakar tabiat artis tempatan Farid Al-Selangori berpendapat netizen masih lagi memerlukan artis yang tidak bersekepala otak dengan dia. Bang TV, kita orang lagi nak tengok Nilofa, lagi nak tengok Fazil Tahir, penyanyi-penyanyi tu banyak lagi artis-artis yang baik-baik semua yang tak minta bantuan semua tu banyak. Yang kita tak nak tengok ni artis-artis yang sekepala otak dengan orang yang suruh Bang TV itu saja. Mana ada orang tak suka artis, orang suka artis tapi kalau artisnya buat tai, siapa suka kan? Orang pun tak suka juga. Berita seterusnya. Seorang warga Afrika ditahan dalam operasi cegah denggi di Damansara Damai kerana disyaki membela 700 ekor jentik-jentik di lopak air depan rumah sewanya. Kegiatan itu disyaki setelah seorang pekerja Majlis Perbandaran Selayang warga Bangladesh yang ingin menimbus lopak air itu dihalang oleh warga Afrika tersebut yang berasal dari Uganda Timur sehingga terjadinya ejek-mengejek bangsa masing-masing. Antara 700 ekor jentik-jentik ni 350 daripadanya jantan dan 350 ekor lagi betina. Kami pun tak tahu macam mana boleh sama-sama jumlah dia. Mungkin memang pemilik dia nak kahwinkan kot jentik-jentik ni. Syawala Dindong, 28 tahun, kini ditahan di rumah anak-anak yatim Al-Huda kerana lokap Balai Polis berdekatan sudah penuh dengan pesalah rusuhan amal di Sungai Buloh semalam. Nol, rusuhan amal tu apa? Mana aku tahu, kau tanyalah editor. Tiada yang terkorban di dalam rusuhan itu walaupun kelihatan berpuluh-puluh mayat bergelimpangan di tempat kejadian. Makin pelik doh. Berita seterusnya.
Seorang warganet menimbulkan kontroversi dengan posting beliau yang membayangkan BPN atau Bantuan Prihatin Nasional untuk guru disumbangkan ke petugas barisan hadapan kerana guru tidak bekerja dan jalan gaji sepanjang PKP ini. Setelah dikecam teruk oleh netizen, barulah dia mengeluarkan permohonan maaf tetapi dengan cara yang tidak ikhlas. Beliau terkenal dengan tagline-nya, penulisan tanpa hipokrit dan tanpa kasihan. Diharap selepas ini beliau menambah satu lagi tagline, iaitu penulisan tanpa otak. Pasal si Jakpo tu pun kau nak tanya aku kan. Si Jakpo ni memang dia psycho daripada dulu, daripada umur 8 tahun dah kena tampar dengan cikgu dia. Dia kata dia tak buat apa-apa. Mustahil lah tak ada buat apa-apa, cikgu nak tampar. Kan? Tak payahlah nak berdendam sampai sekarang. Dah berapa tahun dah berapa dah umur kau. Kan? Dah minta maaf konon tapi kata-kata menyakitkan hati lagi. Minta maaf kata cuma bercakap pasal segelintir guru saja. Tapi tulisannya yang belakang-belakang tak ada pun dia cakap segelintir ke apa ke. Dia minta maaf baru cakap segelintir. Takutlah tu. Baiklah, berita-berita lain secara ringkas. Di Pokok Sena, Kedah, seorang kanak-kanak dijumpai mati lemas di atas bumbung rumah jirannya kerana menyangkakan bumbung jirannya itu adalah Lautan Pasifik. Di Kota Raja, sebuah motosikal hancur di bahagian magat depan setelah bertembung dengan penunggangnya sendiri. Motosikal itu mati di tempat kejadian. Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan membunuh sepupunya sendiri gara-gara cemburu dengan motosikal sepupunya yang dipasang gear reverse ke belakang. Memanglah ke belakang, mana ada gear reverse ke depan. Baiklah, sekian saja berita pada hari ini. Jangan lupa menonton drama bersiri Kakiku di Bibirmu di saluran 1010 Astro Sengal selepas ini. Pastikan anda menonton selepas solat maghrib kerana masuk waktu maghrib nanti, drama itu hanya memaparkan babak solat maghrib berjemaah. Jadi lebih baik anda solat dulu sebelum menonton. Sekian, terima kasih. Gembira selalu di musim PKP ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nol. Siapa sunting berita ni, Nol? Tak, benda baru. Aku tak tahu. Teruk gila lah.